Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari Jumaah yang mubarakah ini kita dapat bersama-sama berada di dalam masjid dan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama kita membicarakan tentang majlis ilmu yang menjurus kepada sesuatu isu yang melibatkan kepada kehidupan kita. Dan sebagaimana yang telah berada di dalam iklan yang tuan-tuan sedia maklum, iaitu tajuk untuk kita bincangkan pada hari ini ialah makanan halal dari syurga untuk manusia. Kita akan membincangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkara dunia kita dan juga sesuatu yang bersangkutan dengan perkara yang melibatkan ukhrawi kita, iaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan makanan halal, sebagai mukadimah sebelum saya memberikan perbincangan ini kepada yang berbahagia Prof, saya ingin menyentuh satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Sebab di dalam Al-Quran ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah panggil orang yang beriman dengan panggilan iman. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa, wahai orang yang beriman, sekiranya Allah dengar Allah panggil kamu dengan panggilan beriman, maka berilah pendengaran kamu kepada panggilan tersebut, sebab ada perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak perintahkan kamu, dan ada larangan yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran, ayat yang ketiga Allah panggil orang yang beriman. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil supaya orang beriman itu taat kepada Allah dan tidak menderhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Ayat panggilan orang beriman yang kedua, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nidaatul rahman, panggilan beriman, orang yang beriman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah menjurus kepada solat dan juga memohon supaya perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui solat. Itu ayat kedua. Dan ayat yang ketiga, apabila manusia itu solat, manusia itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada solat, Allah Subhanahu wa Ta'ala minta supaya ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibat, makanlah daripada tayyibat, benda-benda yang tayyib, benda-benda yang bersih, benda-benda yang baik yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Kita bicarakan pada ni makanan yang halal. Makanan yang halal pastinya makanan yang, kalau makanan itu baik, pastinya makanan itu adalah makanan yang halal. Apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kulu min tayyibat, makanlah perkara-perkara yang halal daripada benda-benda yang halal, yang baik, yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian, sebab apa kamu nak memakan makanan yang halal tersebut? Washkuru lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kamu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa maksud halal? Halal ini adalah sesuatu yang diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut syariatnya, iaitu halal adalah sesuatu perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keizinan untuk manusia melakukannya. Sama ada dia nak buat ataupun dia tak buat, dia boleh pilih. Tetapi sekiranya dia melakukan sesuatu perkara tersebut, dia tidak mendapat dosa, sebab dia adalah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Opposite kepada halal ialah haram. Dan haram ini adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang itu melakukannya. Dan sekiranya dia melakukan perkara tersebut, manusia itu akan mendapat dosa.
Cuma sekarang ni apabila kita pergi kepada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan fi'il amar, kulu, makanlah kamu, carilah makan daripada benda-benda yang tayyibat, daripada benda-benda yang halal, yang baik, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Cuma saya sebut tadi, halal itu benda yang boleh kita option, nak ambil ke tak nak ambil boleh. Tetapi di dalam ayat ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dengan kulu, makanlah, maka itu adalah fi'il amar. Ia membawa kepada hukum wajib. Nak cari makan, sebab kita manusia ini, kita nak hidup, kita kena ada angin, kita kena ada air, kita kena ada makanan untuk manusia meneruskan kehidupannya. Jadi untuk manusia, dia keperluan asas. Untuk manusia mencukupkan benda ini, mereka mencari perkara-perkara yang halal. Dan untuk mencari perkara yang halal tersebut ialah wajib, supaya manusia itu tidak berdosa. Halal itu benda yang option, boleh pilih nak ambil ataupun tak. Nak makan nasi biryani boleh pilih, ataupun nak makan nasi kandak, boleh pilih antara dua. Tetapi mencari rezeki ataupun makanan yang halal itu adalah wajib. Itu dari sudut pemahaman kita terhadap versi ayat Allah Subhanahu Wa Taala, makanlah kamu daripada perkara-perkara yang baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tayyibat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Ayat Al-Quran yang menceritakan, yang menyebut tentang perkara-perkara yang baik. At-tayyibat, makan benda-benda yang baik ni special Allah sebut, bukan sekali dua. Allah sebut supaya manusia itu cari perkara-perkara yang baik. Allah sebutnya sebanyak 20 kali di dalam Al-Quran. Dan 6 kali di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut halalan tayyibah. Dia datang dengan halal itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebanyak 6 kali. Dan perkataan halal saja disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Cari perkara-perkara yang halal, makan perkara-perkara yang 4 kali Allah sebut. Banyak Allah Subhanahu Wa Taala menyebut at-tayyibat. Makanlah perkara-perkara daripada benda-benda yang baik, iaitu 20 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutnya di dalam Al-Quran. Jadi kita nampak bahawa arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebutkan tadi di dalam ayat tadi adalah membawa arahan supaya manusia itu mencari perkara-perkara yang baik dan halal untuk diletakkan ke dalam perut manusia supaya dia mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekejap lagi saya akan terangkan di pusingan seterusnya, saya akan terangkan mengapa kita kena cari benda-benda yang halal berdasarkan kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa itu mukadimah saya. Untuk saya serahkan kepada Prof untuk memperjelaskan dengan lebih lanjut terhadap perbincangan kita makanan halal daripada syurga. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Dr. Muhammad Najib, sidang Jumaat sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat bersama pada tengah hari ini. Tentang makanan, bidang saya adalah teknologi makanan. Kalau kita melihat fungsi makanan itu sendiri kepada manusia, terlalu besar fungsinya makanan itu. Walaupun kita nampak ini sebagai suatu keperluan manusia seharian, tetapi kalau kita melihat lebih daripada itu, fungsi makanan itu sendiri asasnya adalah untuk memberi kita tenaga. Kalau saya mengambil itu sebagai satu contoh dahulu, kenapa tenaga itu kita perlukan? Tenaga itu kita perlukan untuk melakukan aktiviti seharian. Datang ke masjid, solat, untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti seperti bersenam, bekerja, mengemas rumah dan sebagainya. Setiap pergerakan anggota kita memerlukan tenaga. Dan apabila kita makan makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang mempunyai nutrien yang tinggi, dan jika kita niatkan makanan itu untuk kita supaya lebih kuat lagi beribadah, insya-Allah kebaikan dan juga kenikmatan akan bertambah dan berkali ganda. Kalau kita melihat lebih daripada itu, makanan adalah berfungsi untuk menjaga kesihatan kita. Dan kenapa kena jaga kesihatan kita? Kerana di dalam Islam menyuruh kita menjaga kesihatan kita supaya sekali lagi supaya kita dapat beribadah kepada Allah dengan lebih baik, supaya kita dapat bekerja dengan lebih baik, supaya kita dapat menyumbang kepada komuniti dengan lebih baik. Tetapi kalau kita melihat
makanan-makanan yang haram ataupun yang tidak dihalalkan. Kalau kita lihat secara umumnya, semuanya mempunyai kemudaratan. Alkoholnya, makanan-makanan seperti babi dan sebagainya yang diharamkan, semuanya mempunyai kemudaratan yang tersendiri. Saya ingin mengambil daripada ayat tadi, ataupun banyak dalam ayat Quran seperti mana Ustaz katakan tadi, pelbagai ayat yang menyatakan tentang halal dan thayyiban, halal dan baik. Now, di dalam bahasa, bila kita katakan baik, dia merujuk kepada terlalu banyak perkara. Dan kalau kita hendak memberikan definisi itu di dalam industri makanan, dia adalah sesuatu yang sukar untuk kita lahirkan. Jadi di sini kalau boleh saya kupaskan sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan thayyiban dari perspektif industri makanan, dari perspektif pemprosesan makanan halal. Saya cuba lakukan dalam 5-10 minit Ustaz boleh ya. Jadi bila kita katakan thayyiban di dalam industri pemprosesan makanan, yang pertama adalah makanan tersebut hendaklah disediakan di dalam persekitaran yang bersih. Orang yang mengendalikan itu bersih, persekitarannya bersih, segala ingredient yang digunakan itu adalah halal dan datang daripada sumber-sumber yang diizinkan. Itu adalah prasyarat kepada pemprosesan makanan halal. Sebab apa? Bila kita telah pelihara bagaimana environmentnya, bagaimana ia dilakukan, bagaimana ia disediakan, sedikit sebanyak kita telah menjaga bagaimana makanan halal itu dilakukan. Keduanya, kita hendak memastikan bila kita kata makanan yang thayyib, iaitu makanan yang tidak akan menyebabkan, pertama, keracunan makanan. Maknanya apabila kita menyediakan makanan, sebab itu tadi asasnya kita kata makanan itu kena disediakan dalam keadaan yang bersih. Sebab kita tidak mahu makanan itu menyebabkan keracunan makanan. Kita tidak menyebabkan bila seseorang itu makan, dia akan menyebabkan orang itu sakit. Kita tak nak menyebabkan bila orang itu makan makanan halal, orang itu mendapat kemudaratan. Kerana itu tidak thayyib. Dan kalau kita pergi kepada yang lebih lanjut lagi, kita juga hendak memastikan bahawa makanan itu mempunyai nutrien yang baik. Kita tidak mahu makanan itu mungkin terlalu tinggi dia punya kandungan gula. Kita tidak mahu makanan itu terlalu tinggi kandungan kolesterolnya. Kita tidak mahu makanan itu terlalu tinggi kandungan lemaknya. Kerana di dalam memelihara kesihatan kita, kita ada piramid makanan yang perlu kita pelihara. Itu makanan thayyib. Dan juga kalau kita melihat makanan itu juga ada lagi satu komponen, iaitu komponen yang biasalah kita tahu, iaitu rasanya sedap, melihat dengan baik. Dan kalau kita menyatakan tentang pembungkusan dia, di sinilah janganlah kita bungkus makanan dengan suat khabar kalau boleh. Kenapa? Kena ada karbon. Karbon tu tidak sihat untuk kesihatan kita. Tetapi ialah kalau nasi lemak tu kalau bungkus dengan daun pisang, jangan pula dengan suat khabar. Jadi perkara-perkara asas itulah yang dikatakan thayyib. Perkara-perkara asas itulah yang memelihara kebersihan dan keselamatan makanan. Kerana bila kita katakan makanan halal dan thayyiban, halal itu dia mengambil kira segala aspek syariahnya, segala aspek yang halal dan haramnya. Tetapi bila kita katakan aspek thayyiban, dia adalah satu aspek yang lebih meluas. Dia adalah satu aspek yang lebih universal, di mana dia pergi kepada semua pengoperasian, pengendalian dan juga pembuatan makanan halal. Bila kita kata pemprosesan makanan, kita tidak hanya fokus kepada ingredient. Ingredient maksudnya ada babi ke tak ada babi, ada alkohol ke tak ada alkohol, ada ke tidak makanan-makanan yang tidak dihalal. Tetapi kita pergi lebih daripada itu. Sebab itu kalau dalam pensijilan makanan halal Malaysia, dia melihat juga tentang environmentnya, di mana dilakukan, dia punya utensils, dia punya para pekerja dan sebagainya. Jadi ini adalah sebagai satu package yang dikatakan halal dan thayyiban. Jadi sebagai mukadimah, saya rasa saya berhenti di situ dulu Ustaz, dan insya-Allah kita sambung yang seterusnya. Ya.
Boleh Prof. Alhamdulillah, satu penjelasan yang baik pada Prof tadi. Jadi saya nampaklah kalau konsep thayyiban ni, kalau di dalam ibadah kita ibadah ada benda wajib, sunat, itu secara basic hukum syariatnya. Tetapi kalau kita pergi lebih jauh, iaitu ihsan di dalam ibadah, itu bab ibadah lah. Maksudnya kita membuat ihsan di dalam ibadah kita buat benda yang terbaik di dalam ibadah kita. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kita beribadah kepada Allah SWT seumpama kita melihat Allah. Sampai satu tahap yang cukup tinggi di dalam kita beribadah, yang kita faham daripada ahli-ahli sufi, mereka mengutamakan konsep ihsan. Dan begitu juga sebenarnya at-thayyibat di dalam makanan. Kalau makanan itu secara basicnya dia memenuhi tuntutan-tuntutan syarak, maka kalau dari sudut ihsan, dari sudut makanan tu adalah makanan-makanan yang thayyibat. Dan saya juga terlibat dengan audit halal juga. Kita tengok macam mana auditnya amat ketat untuk diberikan persijilan halal. Kalau kita buat audit tu, kalau minyak yang digunakan tu diletakkan di atas lantai pun, letak minyak masak tu atas lantai pun, kita mungkin takkan bagi kepada dia ada masalah lah kepada reporting untuk halal tersebut. Sebab kita amat menitik beratkan tentang yang Prof sebut tadi, tentang at-thayyibat. Bagaimana kita nak memastikan bahawa keihsanan kepada makanan itu dijaga rapi, supaya apa yang masuk ke dalam perut kita, apa yang masuk ke dalam badan kita adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang bersih dan suci untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengupas dan melihat isu ini dari sudut syariatnya, yang mana syariat melihat bahawa perkara-perkara yang haram dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tak banyak sebenarnya perkara-perkara yang haram ni. Okey, sebagai Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Subhanahu wa taala haramkan maitah, iaitu bangkai-bangkai, wadam, darah, walahmul khinzir, benda-benda yang dikatakan daging babi, apa yang disembelih selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu kita masukkan di dalam haram aini. Haram yang ain dia tu, zat dia tu haram. Begitu juga tentang khamar, iaitu arak dan sebagainya, itu yang Allah SWT sebut haram dari sudut benda-benda yang ingredient itu, sebagaimana disebutkan oleh oleh Prof tadi, iaitu ingredient dia itu adalah benda-benda yang aini, ainnya tu haram. Yang kedua ialah dari sudut hukumnya. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan izin untuk kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sebahagian daripada kamu dengan cara yang tidak sah. Makanan itu termasuk juga di dalam kategori perkara-perkara yang haram yang masuk ke dalam badan kita. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut la ta'kulur riba. Jangan kamu makan riba. Dan uniknya ayat Al-Quran apabila membicarakan tentang perkara ini ialah apabila Allah SWT cerita tentang harta dan riba dan pendapatan, Allah sebut la ta'kulu. Jadi mungkin orang yang melihat benda itu dari sudut literal, dia katakan bahawa Allah tak bagi makan kan. Jadi kalau kita ambil benda riba tu pergi beli kereta, tak apa, sebab dalam Quran kata la ta'kul, jangan makan. Tetapi sebenarnya uniknya ayat Al-Quran apabila membicarakan tentang peta ni adalah al-aklu adalah benda yang, sebab apa Allah menggunakan kata la ta'kulu, jangan kamu makan, sebab makan itu akan memberikan kesan kepada kehidupan kita. Bahkan itu adalah benda-benda yang besar. Kalau makan Allah SWT tak bagi, maka perkara-perkara lain pun ulama kiaskan bahawa ia tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala kata mencari yang wajib itu adalah, mencari yang halal itu adalah wajib. Yang pertama, kenapa kita nak berpegang kepada yang halal? Kenapa kita nak cari rezeki yang halal? Yang pertamanya ialah kerana halal itu berpahala. Kalau kita makan benda yang halal, kita ambil, kita suapkan ke mulut anak-anak dan sebagainya daripada rezeki yang halal. Setiap suapan itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sekiranya kita menyuap dalam mulut kita dan mulut keluarga kita dan sebagainya, mengambil daripada haram, setiap suapan itu adalah berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, siapakah yang memberikan status halal dan siapakah yang memberikan status haram itu? Bukan haram haram. Jadi benda Allah Subhanahu Wa Taala yang menghalalkan. Hukum halal itu bukan datang daripada manusia. Hukum halal itu basic yang kita kena faham, bahawa hukuman haram sesuatu perkara itu ataupun halalnya sesuatu perkara itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada 7 petala langit.
Jadi sebab itulah sekiranya sesuatu benda itu diharamkan ataupun dihalalkan, maka hukum itu adalah sesuatu hukum yang berat yang perlu kita ambil perhatian. Dan ada ulama mengatakan bahawa halal dan haram itu adalah tujuan mengapa syariat itu diturunkan. Yang kedua, mengapakah dalam pusingan ini saya nak sebut mengapakah kita kena cari benda-benda yang halal di dalam kehidupan kita, kerana membawa kekhusyukan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makan benda-benda yang tidak halal, dapat pendapatan ataupun kita dapat pendapatan yang tidak halal, kita gunakan untuk makan, kita gunakan untuk tujuan kita, maka itu akan mengganggu kekhusyukan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu min thayyibat. Para rasul diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hanya makan dari benda-benda yang baik sahaja. Sebab apa? Wa'malu salihah, dan beramallah dengan amalan-amalan yang soleh. Kerana amalan yang soleh itu ada kaitan yang cukup rapat dengan perkara-perkara tayyibat yang kita ambil dan kita gunakan sebagai makanan kita. Kerana sekiranya kita menggunakan benda-benda yang tidak halal, tidak baik, bukan halal saja, halal dan baik, Rasul diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil makanan yang baik. Kerana makanan yang tidak baik itu akan mengganggu hubungan ibadah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting. Sebab itulah orang-orang yang muqarrabin ilallah, kalaulah pernah beberapa guru kami, sekiranya mereka pergi ke luar negara, tiba-tiba dia minta lauk sayur, dia minta sayur je kan untuk dia makan jadi sup, tiba-tiba tengok dalam tu ada secebis ayam. Dia tak tahu status halal ke haram ayam tu, ada sikit je kan. Dia jolok dan termuntah masa tu juga, sebab dia nak jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu guru kami, yang kami belajar dengan beliau. Dia cerita sendiri, dia bila tengok ayam tu terus muntah. Sebab apa? Sebab benda tu tak boleh masuk dalam jiwa dia, benda-benda yang tak suci, benda-benda yang tak bersih, kerana mereka bimbang kemasukan perkara-perkara yang tidak bersih dan tidak halal tersebut mungkin dapat mengganggu hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkara yang seterusnya, yang ketiga, kenapakah kita perlu mencari benda-benda yang halal? Kerana membawa kepada doa manusia itu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, rajulun, seorang lelaki, ash'asa aghbara, berdebu kulit badan mereka, berada di dalam keadaan safar yang jauh, yang mana keadaan itu sepatutnya Allah dengar doa dia. Yamuddu yadaihi, angkat tangan, ila samai, ke langit Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rab, ya Rab, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah terima doa dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa mat'amuhu haram, dia makan benda-benda yang haram, wa mashrabuhu haram, dan dia minum benda-benda yang haram, wa malbasuhu haram, kita pakai pun ada efek kepada doa kita, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, diberi makan, bukan kita ambil makan saja, orang yang diberi makan daripada benda-benda yang haram. Nabi SAW kata, fa'anna yustajabu lahu, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak mendengar doa seorang hamba yang datang daripada hasil makanannya itu adalah daripada benda-benda yang haram. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sangat terkenal, orang yang terkenal, sahabat Nabi SAW, yang apabila dia angkat tangan saja ke langit, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memperkenankan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Mustajabud doa, orang yang sangat-sangat Allah Subhanahu Wa Taala dengar doa dia, terus boleh naik ke atas langit. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah Sa'ad bin Abi Waqqas memacu kuda 60 kuda. Dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas, boleh di dalam satu perang Madain, dia boleh menyeberangi sungai Dajlah, 60 ekor kuda boleh lepas dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Apabila ditanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah rahsia yang kamu pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai doa kamu begitu sekali didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sa'ad kata, aku tak ada benda lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang simple yang Nabi ajar. Nabi kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, atyib mat'amaka,
takun mustajabud da'wah. Wahai Sa'ad, jagalah makan kamu, atib mat'amaka, jagalah benda yang masuk ke dalam perut kamu, takun mustajabud da'wah. Kamu akan jadi orang yang Allah dengar doa kamu. Bukan dengar saja, diistijabahkan doa kamu. Manusia yang apabila kita berdoa, tuan-tuan, doa kita Allah tak dengar, halak, wabillahi halak. Guru-guru kami mengatakan bahawa siapa yang berdoa tetapi Allah tak mendengar doa dia, maka dia adalah orang yang pasti akan binasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tak dengar doa kita. Macam mana Allah nak dengar doa kita? Ialah apabila doa kita itu disusuli ataupun dilapik dengan makanan-makanan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, kenapakah kita perlu mencari benda-benda yang halal? Kerana benda-benda yang halal itu bersih dan suci. Macam mana Prof kata tadi, kita tengok orang minum arak, bersih ke tak bersih? Kan? Nak duduk dekat pun tak nak. Kita tengok orang makan babi, bersih, nak lalu pun tak nak. Sebab benda itu yang mana Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita, benda-benda yang halal, pastinya benda-benda yang halal itu benda-benda yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala redai dan seterusnya. Sebagai penutup pada pusingan saya adalah membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang tenang dan diberkati. Dan kita nampak bahawa sekiranya manusia itu mengambil perkara-perkara yang halal walaupun sedikit, maka dia akan membawa kepada sesuatu yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam seluruh kehidupannya di sisi Allah. Saya serahkan pula pusingan ini kepada Prof, insya-Allah. Tafadhal Prof. Terima kasih sahabat. Jadi kalau kita lihat daripada jenis makanan halal, sebenarnya banyak makanan yang halal daripada makanan yang tidak halal. Cuma dari segi pemprosesan makanan halal itu, apabila kita melihat kepada ingredient yang digunakan, di situlah cabaran besar kita sebagai pengguna Islam. Kalau kita melihat makanan yang berada di pasaran sekarang, coklatnya, biskutnya, jamnya, breakfast cerealnya dan sebagainya, kalau kita lihat kepada ingredient, saya yakin lebih daripada 50% daripada yang sinaraikan itu mungkin kita tak faham. Saya sendiri dalam bidang ini masih ada lagi istilah-istilah yang digunakan yang saya tidak faham, yang di mana saya perlu rujuk. Dan saya mengimbaukan kepada rakan-rakan yang lain yang mungkin bukan dalam bidang ini, bagaimana mereka ingin memahami ingredient yang berada di dalam ataupun yang ditulis di dalam label-label tersebut. Yang pertama yang boleh saya cadangkan pada rakan-rakan sekalian adalah, apabila hendak membeli makanan, khususnya makanan yang ada dalam bungkusan, bacalah. Terutamanya apabila membeli makanan-makanan yang datang daripada luar negara. Kerana ingredient yang digunakan itu kadang-kadang nampak macam tiada apa-apa. Tetapi apabila kita membuat sedikit penyelidikan, membuat sedikit research, kita merujuk kepada bacaan-bacaan tertentu, kadang-kadang kita boleh nampak bahawa dia mungkin boleh berasal daripada haiwan. Apabila sesuatu ingredient itu berasal daripada haiwan, kita kena tanya haiwan apakah itu, adakah dia disembelih ataupun tidak. Jadi perkara-perkara ini yang saya rasa menjadi cabaran kepada pengguna Islam. Sebab itulah jalan mudah bagi pengguna Islam adalah untuk mencari makanan yang ada sijil halal. InsyaAllah saya rasa saya sendiri terlibat dalam pelbagai audit halal di negara kita. Alhamdulillah saya melihat bahawa ini dilakukan dengan suatu prosedur yang sangat ketat. Dia dilakukan dengan satu proses tata cara yang sangat tertib, yang boleh kita percayai. Jadi kebanyakan makanan yang ada dijual di dalam negara kita ni, kebanyakannya ada sijil halal. Kalau tiada tu, itu saya pulangkan kepada kebijaksanaan rakan-rakan. Tapi cadangan saya adalah bacalah ingredientnya. Bacalah ingredientnya, kalau tidak faham, rujuklah. Kerana itulah yang akan menyelamatkan kita. Macam sahabat kita katakan tadi, kerana bila kita makan sesuatu makanan yang tidak pasti kehalalannya, salah satu daripada akibatnya adalah doa, ibadat kita, kemustajaban doa kita. Kan? Bagaimana kita tahu bahawa apa-apa yang datang daripada sesuatu yang tidak halal, dia punya konsekuensi itu agak tinggi. Kan? Malah ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, mana-mana daging yang datang daripada sumber yang haram, maka nerakalah tempat baginya.
Maka ini sesuatu amaran yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang kita sebagai umatnya yang di akhirat nanti yang akan menagih pertolongan darinya, kena ambil serius tentang perkara ini. Bukan saja sumber yang kita makan, tetapi daripada duit yang kita belikan itu pun kita kena ambil berat. Kerana itu semua sebagai satu rantaian kita untuk menjaga bagaimana kita punya makanan itu halal, sumbernya halal, rantaiannya halal. Kita tidak hanya mahu makanan itu halal, tetapi sumbernya yang kita dapat itu tidak halal. Kan? Jadi kalau saya lari sedikit daripada ini, tetapi ada satu connection yang sangat tinggi, iaitu kalau kita melihat balik kepada surah Al-A'raf ayat ke-19, di mana ketika itu Allah SWT menyatakan kepada Nabi Adam, lebih kurang maksudnya, Ustaz betulkan kalau saya salah, maka dia lebih kurang masuk ayat tersebut bahawa wahai Adam, maka bersenang-lenanglah kamu dalam syurga ini dan makanlah apa saja dalam syurga ini, kecuali janganlah kamu hampiri pohon ini. Nah, kita faham, dan kita semua telah baca ayat Quran ini dan kita faham. Tetapi dalam hal ini yang menariknya, Allah mengatakan bahawa jangan kamu hampiri. Membawa maksud apa? Makan pun jangan. Maknanya jangan hampir, jangan terfikir nak makan pun. Jadi kalau kita memahami kaedah itu, maka hendaklah kita menjauhi daripada makan makanan yang tidak halal. Kerana bukan sahaja dia punya keburukan dari segi kesihatan, bukan sahaja dia membawa keburukan daripada kehidupan seharian, tetapi dari segi ibadah kita, dari segi keimanan kita, akan menjadi masalah juga. Dan kalau kita lihat sebagai contoh, mengapa sesuatu haiwan, sebagai contohnya lembu ke, ataupun kambing, ataupun ayam, wajib disembelih sebelum manusia makan. Okay, dari segi syariat kita fahamlah, itu adalah perintah Allah dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat daripada segi saintifik pula, itu adalah satu kaedah di mana kita dapat membuang semua darah daripada haiwan tersebut. Bila kita buang semua darah, membawa maksud darah itu sendiri mempunyai medium yang sangat elok untuk bakteria, virus dan sebagainya, mikroorganisma untuk hidup. Jadi apabila kita sembelih, darah itu semua keluar, maka setidak-tidaknya kita dapat mengawal di dalam daging tersebut telah keluar bakteria-bakteria yang mungkin menjadikan masalah ataupun keracunan makanan kepada manusia. Jadi salah satu daripada hikmah mengapa haiwan tersebut perlu kita sembelih, dan kalau dalam hadis tidak saya lebih kurang maksudnya, dan hendaklah darah tersebut keluar seperti arus sungai yang mengalir. Maknanya darah tu kena mengalir untuk memastikan apa? Bakteria dan mikroorganisma keluar daripada badan haiwan tersebut. Dan ini juga salah satu cara bagaimana kita dapat memelihara kelembutan daging tersebut. Kan? Jadi kalau kita lihat di sini juga bahawa larangan ataupun suruh makan makanan halal, suruhan untuk mencari makanan yang halal, semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Seperti mana kalau kita lihat alkohol, kan? Mengapa alkohol itu diharamkan? Walaupun ada sedikit penyelidikan menunjukkan bahawa ada penggunaan alkohol yang baik, tetapi kemudaratannya itu melebihi kebaikan yang dianjurkan, yang terjumpa di dalam penyelidikan-penyelidikan tertentu. So, saya dah dapat cue untuk berhenti. Jadi, sebagai kesimpulannya rakan-rakan sekalian, untuk mencari makanan halal itu bukan saja tuntutan dari segi agama, dan dia juga adalah untuk manfaat kita, untuk dalam seharian, menjaga kesihatan kita, dan juga menjaga afiat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof. Perbincangan kita menarik. Kita kalau ada masa, tapi masa amat mencemburui kita sebab kita akan solat Jumaat. Allah SWT sebut fakulu minha raqadan haitsu syi'tuma. Makanlah raqadan, makanlah apapun haitsu syi'tuma. Kamu nak makan apa? Wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan, Allah larang satu je. Tetapi banyak-banyak benda yang halal dan Allah larang satu je. Ulama sebut, nak cari yang halal susah, nak cari yang haram senang. Sebab halal ni dimemerlukan kepada prosedur.
nak pinjam bank contohnya, benda nak cari benda yang halal, dia perlukan prosedur. Nak dapat sembelihan yang makanan yang cantik, yang baik, kena tengok ingredient dia susah. Tetapi itulah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengikuti kesusahan tersebut untuk kita jadi hamba Allah. Carilah perkara-perkara yang baik, kerana perkara-perkara yang baik itu, makanan-makanan yang baik itu akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.